negara kita, keselamatan tanggungjawab bersama. Jom kita jelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat negeri Sabah. Ada banyak tarikan. Paling siok pameran kementerian. Ada karnival kerja hijab kerja keluarga Malaysia untuk orang kita. Untuk dapat harga barang murah, kita pergi jualan keluarga Malaysia. Indah lama, 20 hingga 22 Mei sejak 9 pagi hingga 6 petang saja, Benny. Di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Jangan kamu orang lepaskan peluang ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia peringkat negeri Sabah. Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan hari ini seperti biasalah setiap hari Khamis kita akan memberi tumpuan kepada inisiatif yang telah pun disempurnakan ataupun dilaksanakan oleh MCMC, dan inisiatif ini merupakan sesuatu yang cukup menarik kerana ia melibatkan inisiatif di bawah payung jendela ataupun jalinan digital negara. Dan kita ada wakil daripada sebuah syarikat telekomunikasi yang cukup terkemuka bersama saya di studio Ruang Bicara untuk bercakap tentang satu lagi inisiatif yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya. Jadi topik yang kita pilih hari ini di Ruang Bicara ialah inisiatif pendidikan Learn from Home. Baiklah, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan selamat datang pada tetamu yang menemani saya di studio, iaitu yang berbahagia Encik Syahirul Amran yang merupakan pengarah perniagaan YTL Communications ataupun YES. Jadi apa khabar Tuan Syahirul? Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi saya peluang dan ruang hadir pada hari ini. Ini pertama kali bersama kami di Ruang Bicara. Ya. Jadi kami juga amat berbangga kerana dapat membawa Tuan Syahirul bersama kami di Ruang Bicara ini. InsyaAllah. Baik, kita nak bercakap tentang satu program yang saya kira ataupun satu inisiatif yang cukup penting sebenarnya, iaitu pendidikan apa yang disebut sebagai Learn from Home ataupun dalam bahasa Malaysianya belajar dari rumah. Ya. Dan saya difahamkan bahawa dalam sesi yang lalu YES juga ada memberitahu kami bahawa YES bersama dengan Yayasan YTL telah melancarkan inisiatif pendidikan bagi membantu para pelajar, terutamanya ialah kita tahu ketika itu kita menghadapi pandemik COVID-19, PKP yang begitu ketat dan sebagainya. Jadi mungkin jugalah pihak tuan boleh memberi sedikit pengenalan mengenai inisiatif ini yang juga dikenali, saya ulangi lagi, sebagai program Learn from Home, dan apakah tujuan serta objektif kumpulan YTL yang dikatakan bekerjasama dengan Yayasan YTL dan disokong pula oleh YTL Communications ataupun YES, Frog Asia Sdn Bhd dalam menyediakan inisiatif ini. Tuan. Terima kasih Sakawi. Jadi saya ingin mulakan dengan ucapan penghargaan dari pihak kami, pihak industri ataupun dari kumpulan YTL kerana memberi kami peluang dan ruang untuk kita memperkenalkan ataupun kita menerangkan mengenai inisiatif pendidikan ini
Dan saya percaya ini menunjukkan bagaimana kerjasama antara pihak kerajaan, pihak media serta industri dapat meluaskan lagi, dapat menerangkan untuk menyampaikan apa yang ada yang disediakan oleh pihak industri serta kerajaan untuk membantu rakyat, terutama sekali semasa kita dikejutkan oleh pandemik COVID-19 dan PKP, ya, kerana itulah first time lah orang-orang merasai kekangan, cabaran. Jadi inisiatif pendidikan Learn from Home ataupun belajar di rumah ni diterajui oleh Yayasan YTL dan disokong oleh ahli kumpulan YTL iaitu YTL Communication ataupun YES serta Frog Asia. Sedikit maklumat mengenai YES ataupun YTL Communication, kami adalah full-fledged telco ataupun penyedia servis telekomunikasi yang berlesen di bawah SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia, di mana kami mempunyai jaringan kami sendiri dan kami menyediakan servis telekomunikasi, ya, untuk rakyat Malaysia, untuk kemudahan telekomunikasi, ya. Dan kami diberi license oleh pihak SKMM dan kami telah deploy ataupun kami telah menyediakan jaringan 4G. Itu ialah YES. Dan Frog Asia ialah ahli kumpulan YTL yang terlibat dalam menyediakan aplikasi pendidikan, ya, membantu industri pendidikan dalam teknologi serta platform yang terkini untuk memudahkan pembelajaran. Jadi inisiatif seperti mana Cik Syakawi maklumkan tadi, inisiatif pendidikan ni dilancarkan oleh pihak kami sebagai respon kami bila mana kita dikejutkan, sekali lagi dikejutkan oleh pandemik COVID-19 dan kita diberi arahan untuk PKP, ya, di mana perjalanan terhad, sekolah tidak boleh dibuat, ya, pekerjaan pun kena work from home, so learn from home. Jadi Yayasan YTL telah melancarkan di mana mereka memberi subsidi dalam pihak YES menyediakan wireless broadband ataupun lebar jalur wireless untuk membantu para pelajar menghadapi satu yang kami kenali sebagai satu revolusi pendidikan. Ya, kerana pada waktu itu pelajar tidak dapat hadir ke sekolah, ya, tetapi pembelajaran PDP, pembelajaran dan pengajaran harus diserukan. Dan the only way, cara yang ada hanya melalui online ataupun secara dalam talian. Dan kami, kerana Yayasan YTL Stages juga amat dekat dengan bidang pendidikan, jadi kami mendapati banyak yang mengeluh, banyak yang menyuarakan masalah untuk menyediakan line yang bersesuaian ataupun wireless lebar jalur untuk anak-anak mereka, untuk pelajar. Jadi pada Mac 2020 pihak kami melancarkan inisiatif ini untuk membantu pelajar dan juga guru, ya. Asalnya bila kami lancarkan pada Mac hanya pada pelajar sekolah serta guru sekolah. Dan kemudian kami mendapat feedback, dapat respon dari pihak IPT, Institusi Pengajian Tinggi, dan di mana mereka mengatakan pelajar mereka juga menghadapi kekangan serta masalah untuk meneruskan pembelajaran kerana semua mahasiswa harus pulang ke rumah masing-masing. Ya. Tapi dalam menyediakan servis ini, pihak kami mempunyai kapasiti kerana jaringan YES ataupun jaringan yang kami sediakan adalah 4G. Ya, kami tidak ada 2G, kami tidak ada 3G, dan kami percaya kami dapat membantu ataupun meringankan beban keluarga dan pelajar untuk meneruskan PDP dengan secara dalam talian dengan menggunakan pakai jaringan kami. Itu adalah tujuan asalnya. Kemudian bila kami lancarkan dia, sekolah dan guru sekolah serta pelajar sekolah, pihak IPT terutama daripada Universiti Awam yang terkemuka telah menghubungi kami dan memohon agar program ini dipanjangkan juga kepada mahasiswa universiti ataupun IPT, sama ada daripada IPTA dan juga IPTS. Jadi universiti yang prihatin dengan kekangan cabaran untuk pelajar mereka seperti USM, UKM ini antara yang mula, ya, mendapatkan program ini untuk membantu mahasiswa mereka juga.
Sesuatu yang penting juga lah sebelum saya juga nak tanya tentang bagaimana proses pendaftaran dan permohonan itu dilakukan. Tapi sebelum itu Tuan, saya juga nak dapat pandangan ikhlas daripada pihak Tuan lah. Apabila kerajaan mengambil keputusan sebenarnya untuk berganjak daripada fasa 3G kepada 4G, apakah Tuan melihat bahawa itu sebenarnya memberi satu sinar ataupun satu kemudahan yang lebih efektif sebenarnya atau lebih berkesan kepada YTL sendiri dalam melaksanakan program ini, Tuan? Bila mana kami diberi license oleh pihak SKMM, teknologi yang terkini yang available ialah 4G. Okay? Dan saya percaya ia satu tindakan yang tepat pada masanya kerana ini memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk merasai ataupun mendapatkan pengalaman servis yang melalui teknologi yang terkini iaitu 4G. Dan juga saya ingin mengucapkan tahniah juga pihak kerajaan di mana mereka telah memberi arahan kepada telco-telco yang lain agar menggantikan 2G dan 3G kepada 4G. Ya. Bagi saya ia satu competition yang healthy, healthy competition yang sihat dan rakyat mempunyai pilihan untuk mendapatkan servis daripada teknologi yang terkini. Menarik. Okay. Baik, kembali semula kepada inisiatif pendidikan Learn from Home ini. Dari segi proses pendaftaran dan permohonan ini macam mana dilakukan sebenarnya, Tuan? Objektif dia ialah untuk membantu pelajar menghadapi kekangan PKP ataupun pandemik COVID-19. Jadi ramai sedia maklum di dalam tempoh PKP pergerakan ada terhad. Ya. Di mana kita semua tidak bebas ke sana ke sini. Betul. Ataupun ke kedai ataupun ke tempat-tempat komersial. Ya. Jadi kami memudahkan proses pelajar yang berminat, pelajar sekolah berminat, guru sekolah berminat ataupun mahasiswa daripada IPT yang terlibat untuk mendapatkan SIM card 4G kami. Okay. Dalam dengan hanya menggunakan permohonan secara dalam talian. Jadi kita telah move daripada conventional method. Dulu kita pergi ke kedai telco, kedai telekomunikasi, kita daftar secara fizikal, ada interaksi dengan kaki tangan telco tersebut. Tapi melalui program Learn from Home ini, kerana objektif dia ialah untuk membantu serta memudahkan, saya percaya kami antara yang awal, yang mula, yang memperkenalkan permohonan dan pendaftaran secara dalam talian. Jadi mereka tidak perlu keluar dari rumah atau pergi ke mana-mana kedai telekomunikasi, tapi hanya dengan membuat permohonan dan pendaftaran secara dalam talian. Dan di sini ialah di mana subsidi yang dibantu oleh pihak Yayasan YTL dalam menyediakan servis ini, kurier ataupun penghantaran SIM card tersebut secara percuma kepada yang memohon secara dalam talian. Jadi mereka tidak perlu hadir di mana-mana, hadir secara fizikal di mana-mana outlet kami. Ya, daripada permohonan sehinggalah pendaftaran. Kerana pendaftaran kepada SIM card tersebut adalah kemestian, satu yang diwajibkan oleh pihak SKMM kerana mereka telah memberi arahan kepada telekomunikasi, setiap akaun, setiap SIM card ni harus mempunyai nama dia, nama pengguna. Kalau dulu kita hadir dan bagi kad pengenalan kita di kedai, sekarang hanya secara dalam talian, di mana dia boleh ambil selfie, ambil gambar dan menggunakan proses yang kami telah buat dalam mengaktifkan SIM card tersebut. Bila mana mereka telah mendapat SIM card tersebut secara kurier lah, yang diberi secara percuma oleh pihak kami. Secara percuma. Yes. Okey, saya tertarik hati dengan dua istilah yang Tuan gunakan, iaitu untuk membantu dan memudahkan pelajar-pelajar kita. Tetapi ada juga yang berpendapat golongan mana sebenarnya, apakah program ini ataupun inisiatif ini memberi prioriti ataupun kelebihan kepada golongan B40 ataupun merangkumi semua golongan sebenarnya. Okey. Of course pihak B40 mempunyai cabaran yang lebih lah, kerana terutama sekali yang daripada kawasan luar bandar, di mana perkhidmatan lebar jalur ini bukan sesuatu yang sedia ada. Kita mungkin di Kuala Lumpur ataupun di bandar-bandar besar seperti Pulau Pinang, Johor Bahru, kita biasa mendapatkan servis ini. Tapi di luar bandar
terutama sekali kawasan-kawasan outskirt ataupun di luar pada kawasan major town, kebanyakan servis yang ada hanyalah 2G atau 3G. Ya? Dan ini juga antara yang saya maklumkan tadi. Saya amat kata apa, impress dengan kerajaan mengarahkan agar 2G dan 3G di phase out kan, dan diganti dengan 4G. Tapi pada waktu itu, pada tahun 2020 di mana PKP dimulakan, banyak lagi kawasan pendalaman yang hanya ada 2G dan 3G. Berbeza dengan pihak kami, kami mempunyai kapasiti di mana jaringan kami adalah 4G. Ya. Sama ada di luar bandar. Bukan saya nak merendahkan kawasan-kawasan luar bandar, ya, tapi contoh seperti di Gomusang ataupun di Jerantut ataupun di Kuantan, Bukit Bintang, kami hanya mempunyai 4G as the minimum teknologi yang Sabah dan Sarawak itu. sama juga. Sama juga. Jadi lisens yang kami ada membolehkan kami menawarkan perkhidmatan kami di seluruh Malaysia. Sama ada di Semenanjung ataupun Sabah Sarawak, dan kami hanya ada servis 4G. Dan dengan kapasiti inilah dan respon yang saya maklumkan tadi, respon ini untuk meringankan beban, membantu para pelajar, terutama sekali dari golongan B40 untuk mendapatkan servis dalam mengharungi kekangan dan cabaran pandemik COVID-19. Okey, dari segi kelebihan inisiatif ini dan bagaimana ia dapat membantu terutama sekali kepada pelajar-pelajar kita, tuan. Okey, yang pertama sekali ialah kami memudahkan proses mendapatkan SIM card kami. Okey. Dan di mana yang saya maklumkan tadi, pihak pelajar sekolah sama ada dari golongan B40 ataupun M40 ataupun T20, kesemuanya boleh memohon, ya. Tetapi untuk B40 pada waktu itu mereka bukan hanya ada cabaran line, mereka juga ada cabaran peranti, device, kan? Device, kan? Yes. Di mana mungkin mereka hanya ada 2G dan 3G punya device, dan teknologi ini mempunyai kekangan dalam mendokong PDPR ataupun pembelajaran dan pengajaran secara dalam talian. Ya. Pada waktu itu kami juga bekerjasama dengan kerajaan dalam menawarkan device secara percuma kepada B40, dan selepas itu pihak kerajaan juga melancarkan program Prihatin di mana mereka membantu golongan B40 untuk mendapatkan device 4G. Jadi ini membantulah mereka untuk sama-sama dengan golongan yang lain dalam meneruskan pengajian di dalam secara dalam talian ataupun PDPR ni. Apa lagi yang datang daripada dengan adanya tuan sebut tadilah SIM card dan juga ES4G tersebut, tuan. Apa lagi keistimewaannya dia akan mereka nikmati? Kelebihan kami di sini adalah role yang dimainkan oleh Frog Asia. Yang saya maklumkan tadi, Frog Asia menyediakan aplikasi pendidikan ataupun platform secara dalam talian, ya, di mana pihak Frog Asia mempunyai aplikasi Launchpad, ya, yang dulu dikenali sebagai Frog Play, dan juga aplikasi dalam talian Boost, ya. Frog Play ataupun Launchpad yang kami telah rebrand ni ialah aplikasi mudah alih yang available sama ada melalui Play Store ataupun App Store, ya, Google dan iPhone, di mana konten dia ialah berdasarkan silibus pihak KPM. Dan konten dia ialah pembelajaran serta latih tubi. Latih tubi di mana ada ujian dan penggunaan dia boleh digunakan mengikut tahap pembelajaran pelajar tersebut. Boost ialah aplikasi dalam talian untuk membantu guru-guru mendapatkan bahan-bahan pendidikan dan juga bahan-bahan yang boleh digunakan oleh mereka dalam menyediakan PDP secara dalam talian. Jadi dengan yang saya maklumkan tadi diterajui oleh Yayasan YTL dan didokong oleh YES dan juga Frog Asia, jadi ia adalah satu complete solution untuk pelajar sekolah dan guru sekolah. Untuk pihak universiti, kami membantu ini untuk pihak IPT, untuk IPT, kerana ini juga politeknik dan college community juga terlibat, dan untuk institusi ini, IPT ini, pelajar B40 melebihi 60% dan kebanyakannya datang daripada luar bandar, dan ini amat relevan kepada mereka sebagai option mendapatkan lebar jalur, package lebar jalur yang mudah, yang murah, dan juga kami memberi flexibility, tidak tidak ada kontrak, tidak ada syarat, ya, setiap bulan harus berbelanja setiap banyak, tidak. Ya, fleksibel. Ya. Ia berbentuk akaun prepaid prabayar, dan on top of that kami bagi lagi data percuma setiap bulan. Dan
kami juga bekerjasama dengan rapat dengan pihak Kementerian Komunikasi dan kami telah melancar juga pada tahun 2021 September 2021 kami telah melancarkan satu pakej tambah nilai yang dikenali sebagai pakej tambah nilai remaja dan di mana dengan hanya RM30 mereka boleh menggunakan selama 3 bulan. Dan on top of that, setiap hari kami bagi 1 gig percuma dan setiap bulan kami bagi lagi 7 gig percuma. Jadi dengan hanya RM30, 30 gig campur 90 gig yang satu hari 1 gig dan juga 7 gig percuma setiap bulan iaitu 21 gig. Jadi ini adalah sekali lagi respon kami untuk membantu dan memudahkan pelajar meneruskan PDPR secara dalam talian. Menarik. Baik, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya Tuan Syahrul. Setakat inilah secara peribadi apakah Tuan mewakili YTL berpuas hati, YTL Communication berpuas hati dengan sambutan yang diberikan oleh pelajar-pelajar kita termasuklah juga pihak IPT sendiri. Alhamdulillah, sebenarnya saya maklumkan tadi pada asalnya kami lancarkan untuk membantu guru sekolah serta pelajar sekolah. Ya. Kemudian bila pihak IPT mendengar bahawa such program is available untuk membantu pelajar, mereka juga telah memberi respon kepada kami dan bersetuju untuk membantu. Jadi mereka amat prihatin ya. Pihak Universiti Awam serta IPT yang saya maklumkan tadi dengan Jabatan Politeknik di bawah Kementerian Pengajian Tinggi juga bersetuju agar kami dapat menawarkan atau memanjangkan faedah daripada program ilmu ini kepada pelajar IPT juga. Kerana bukan sahaja bila mana mereka berada di rumah, tapi juga bila mereka berada di kampus. Kerana pendekatan yang digunakan ialah pendekatan pembelajaran yang digunakan ialah secara hybrid. Ya, ada yang fizikal dan ada yang online. Jadi dengan adanya pakej yang sebegini, dapat sedikit sebanyak dapat meringankan beban pelajar lah. Sekali lagi saya soalkan ini dapat dilaksanakan bila pihak Yayasan YTL memberi bantuan subsidi ya, dan jaringan kami ialah mempunyai kapasiti untuk pembelajaran talian iaitu 4G. We don't have anything below than that lah. Okey, ramai yang mungkin mula berminat setelah mendengar penerangan yang begitu jelas daripada Tuan Syahrul. Jadi bagaimana dan di mana sebenarnya untuk membuat permohonan pendaftaran pakej ini? Untuk pelajar sekolah dan juga guru daripada saya lupa nak maklumkan tadi kami juga bekerjasama dengan Kesatuan Guru ataupun NUTP. NUTP. Untuk membantu ahli-ahli mereka mendapatkan pakej yang mudah, yang murah ya, dalam meneruskan PDPR secara dalam talian kepada murid-murid sekolah. Dan pihak IPT selepas kami memanjangkan pada pelajar, mereka memberi respon lagi. Dia kata bukan pelajar saja yang mempunyai masalah. Pensyarah, tenaga personal yang terlibat dalam akademik, pembantu makmal, research assistant juga mempunyai kekangan dan cabaran. Jadi untuk IPT yang terlibat bukan saja kepada mahasiswa tapi juga kepada kaki tangan yang terlibat secara dalam akademik. Mereka hanya perlu pergi ke laman Yayasan YTL iaitu ytlfoundation.org ya, dan memasukkanlah maklumat mereka dan di mana kami harus hantar ataupun kurierkan kad tersebut dan kami akan menghantar pengesahan. Step kedua menghantar pengesahan. Bila mana mereka telah mengesahkan dan kami akan terus kurierkan secara percuma. SIM kad percuma, penghantaran percuma, data bulanan pun percuma terus kepada alamat yang telah diberikan. How far can they get the card? Untuk major town 1 day. Okey, untuk kawasan-kawasan yang luar bandar tu 3 ke 5 hari. Maksimum 5 hari. Ini memang terbukti ya. Di Semenanjung Malaysia 3 ke 5 hari. Untuk Sabah Sarawak mungkin 5 ke 7 hari. Kerana kami menggunakan servis kurier, bukannya normal mail lah, kurier oleh penyedia kurier lah di Malaysia. Okey, sebelum kita berpisah, mungkin ada seruan, ada sesuatu yang ingin Encik Syahrul sampaikan kepada penonton-penonton kita. Ruang itu saya berikan kepada anda sekarang. Terima kasih. Jadi program ini masih dilaksanakan atau masih available ya kepada pelajar serta mahasiswa walaupun kita telah beralih fasa ya. Dan pihak Yayasan YTL, Lembaga Pemegang Amanah, telah bersetuju memanjangkan program ini sebanyak 3 kali sebenarnya. Pada asalnya sepatutnya sehingga end of 2020. Tapi kerana pada itu kita ingat benda ini akan cepat berlalu ya, pandemik dan juga COVID ini akan cepat berlalu. Tetapi bila PKP dilanjutkan,
Pembelajaran dalam talian juga dilanjutkan dan diterima pakai oleh semua IPT. Kami telah memanjangkan dan sehingga September tahun ini untuk mendapatkan SIM card percuma serta data percuma setiap bulan, iaitu sebanyak 7 gig. Ya. Dan akaun tersebut, akaun prabayar tidak mempunyai burden untuk minimum payment, tak, ya. There's no minimum or there's no contract obligation. Tambah nilai boleh dibuat bila mana mereka perlukan data tersebut untuk PDPR mereka. Dan on top of that, saya rasa pihak tuan pun sedia maklum, pihak Yes adalah yang pertama dan juga the only 5G service provider ya di Malaysia ini. Dan of course pada waktu ini hanya di Lembah Kelang dan di kawasan-kawasan Selangor. Saya dimaklumkan oleh pihak Digital Nasional Berhad, servis 5G akan tersedia di Pulau Pinang dan juga Johor Bahru dan seluruh Selangor dalam jangka masa terdekat ini. Dan pada masa ini penggunaan data di bawah 5G adalah percuma. Ini untuk memberi pengguna kami ataupun komuniti merasai apakah 5G itu. Dia sesuatu yang susah saya nak describe, tapi dia macam fiber over the air. Bila saya cakap fiber over the air, speed dia ialah 1 gig. 1 gig per second, and untuk pada waktu ini hanya di Kelangmeri, Lembah Kelang, akan dipanjangkan untuk seluruh Selangor very soon, dan juga Pulau Pinang serta Johor Bahru lah. Jadi maklumat lebih lanjut mengenai 5G ini boleh didapati di laman sesawang kami yes.my, dan maklumat mengenai program Learn From Home boleh didapati daripada maklumat serta bagaimana untuk mendaftar dan mendapatkan Learn From Home ini boleh pergi ke laman ytlfoundation.org Learn From Home ataupun ytlfoundation.org/belajar dari rumah. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada Tuan Syahirul Amran kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini, dan secara ikhlasnya Tuan, saya cukup selesa sebenarnya sembang-sembang bersama dengan Tuan, dan penjelasan yang Tuan beri juga cukup jelas, dan saya percaya ini satu peluang dan inisiatif ini harus direbut oleh semua pihak yang terlibat, dan sudah pastilah ini merupakan satu tawaran yang cukup menarik sebenarnya, dan tawaran seperti ini tidak harus ditolak ataupun diketepikan dengan begitu saja. Jadi terima kasih kepada Encik Syarul Amran, iaitu pengarah perniagaan di YTL Communication ataupun Yes, dan terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Ruang bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Kita demi negara, aman harmoni berbilang bangsa, kesejahteraan dijaga, keharmonian keamanan, bersatu kita demi negara. Malaysia, negara kita, bersama-sama kita menjaga ancaman yang berbahaya, kita tangani bersama, bersatu kita demi negara. Mari semua keselamatan tanggung jawab bersama, prihatin kita bersama, membantu kita bersama. Kepada bahaya, tanggung jawab bersama, bersatu kita demi negara.
bersama. Beka pada bahaya, tanggungjawab bersama. Bersatu kita demi negara. Keselamatan tanggungjawab bersama. Keselamatan tanggungjawab bersama. Keselamatan tanggungjawab bersama. Negara kita, keselamatan tanggungjawab bersama. Di Darah Muda pasti dibawakan kepada anda dengan kerjasama rakan strategik kami, Yayasan Peneraju Pendidikan Bumi Putera, dan kali ini tarikh yang sangat istimewa kerana dekat dengan 3 peristiwa. Di malam ini, hari ini merupakan cuti ganti untuk hari Wesak yang berlaku pada hari sebelumnya, dan pada minggu lalu, pada hujung minggu lalu, pada 13 Mei merupakan satu sejarah yang selalu kita ingatkan saban tahun untuk kita pastikan mengingati sejarah-sejarah negara dan membawa kebaikan dan masa depan lebih baik untuk generasi akan datang, dan untuk bawa generasi akan datang yang lebih baik itu kita sambut juga Hari Guru pada minggu ini, dan kerana itu kita bawakan kepada anda kupasan khas untuk malam ini Darah Muda menghayati sejarah dalam membina budaya bangsa bersama-sama dengan 2 tetamu, iaitu Huzal Muhammad, Presiden Harmoni Malaysia, dan Fakrillah Zaidi yang merupakan Timbalan Presiden Harmoni Malaysia. Dan kita awali dahulu perbincangan ini dengan nak dapatkan dahulu apakah yang difahamkan berkenaan dengan budaya Malaysia. Apa definisinya daripada perspektif dan kefahaman Harmoni Malaysia. Saya mulakan dahulu dengan Timbalan Presiden, baru Presiden bercakap. Silakan Fakri. Baik. Bismillah. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Darah Muda. Berbincang soal budaya Malaysia, kita sedia faham bahawasanya Malaysia adalah sebuah negara majmuk yang terdiri daripada pelbagai bangsa, kaum dan agama lah. Tidak dilupakan kita mempunyai pelbagai etnik di Sabah dan Sarawak, dan itulah keistimewaan kita di Malaysia, yang mana semua keistimewaan ini diraikan di dalam apa orang kata sebuah kemajmukan yang harmoni lah. Namun demikian kita tidak dapat dinafikan bahawasanya kebelakangan ataupun beberapa peristiwa yang telah merencatkan keharmonian negara itu yang menyebabkan apa orang kata ke arah kemajmukan ataupun keharmonian negara keseluruhan itu apa orang kata tergendala ataupun disebut sebagai tidak mencapai aspirasi keseluruhannya tentang apa yang dimaksudkan dengan bangsa Malaysia itu sendiri. Saya kira berbincang soal budaya bangsa ataupun budaya Malaysia secara keseluruhan ni, kita jangan hanya fokus kepada kaum Melayu, kaum India, kaum Cina yang dilihat sebagai kaum yang terbesar ataupun kaum yang apa orang kata yang majoriti di Malaysia ini. Namun demikian kita harus melihat kepada etnik-etnik yang kecil di Sabah dan Sarawak tanpa menafikan kewujudan mereka juga. Mereka juga mewarnakan tentang keharmonian kemajmukan kita di Malaysia ini.
Itu dari saya lah. Bagaimana pandangan Presiden pula? Adakah ingin sambung ataupun ingin menafikan pandangan yang diberikan di awal tadi? Pertama terima kasih Darul untuk jemputan. Saya kena bersetuju lah dengan pandangan Fakril soal kemajmukan bangsa Malaysia. Cuma saya cenderung untuk melihat bahawa bangsa ataupun budaya bangsa Malaysia ni dia satu benda yang sebenarnya artificial lah. Kita ambil konteks post Westphalian bila mana kita ada kewujudan negara bangsa dan sebagainya kan. Definisi budaya ataupun definisi bangsa tu dah mula disempitkan. Ini pada pandangan peribadi saya lah. Contoh, kalau di Malaysia kita bercakap soal budaya, dia dah jadi satu benda yang kita lihat sebagai pemakaian, makanan dan sebagainya. Dia benda-benda tradisional. Sedangkan before kita ada negara bangsa dan sebagainya, budaya ni adalah benda yang source of power ataupun instrument of power kan. Dia melambangkan worldview dan sebagainya lah. So bila bercakap soal bangsa Malaysia, kalau nak suruh minta saya define, up to now, pada pandangan peribadi saya, kita tak ada satu definisi khusus apa kita boleh cakap sebagai bangsa Malaysia. Regardless of retorik yang biasa kita sebut lah, kita ni majmuk dan sebagainya kan. Tapi apakah worldview kita share, kita punya worldview yang kita boleh offer bila kita cakap tentang bangsa ataupun budaya bangsa Malaysia kan. Itulah mungkin sikit tambahan. Oleh yang demikian, adakah ada contoh negara bangsa yang lain yang sudah ada definitif dari sudut konsep dan juga worldview bila sebut tentang budaya bangsa untuk kita jadikan rujukan sekurang-kurang untuk perbincangan malam ini? Model yang saya nampak jiran kita lah terdekat Indonesia. Dia datang daripada kemajmukan ras dan etnik. Lagi banyak daripada Malaysia kan. Tapi dia boleh ada satu at least shared worldview yang biasa dia sebut-sebut oleh rakan kita di Indonesia kan. Pancasila, Republic of Indonesia dan sebagainya. Itu satu benda yang mungkin kita kurang. Tentang approach macam mana nak ke arah situ, saya tak kata kita perlu ikut Indonesia. Mungkin kita perlu satu approach baru yang lebih segar. Allah Alam. Oleh itu, bila perlukan kepada shared worldview, kerana itu tragedi 13 Mei seringkali kita insafi saban tahun untuk mencari di manakah titik persamaan antara kita, keluarga Malaysia yang pelbagai etnik, yang majoriti, yang minoriti etnik yang pelbagai. Oleh itu, kalau kita ambil tragedi